Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 854. Antara paparan utama. Impian pelaburan Mat Jenin, rakyat penin. Persempadanan semula, PAS manipulasi politik. 1MDB, polis perlu siasat isu Komisen Goldman Sachs. Berani tempuh COVID-19 tapi takut buka parlimen. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Business Traveller Centres BTC yang ditubuhkan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, mampu memberikan keyakinan kepada pelabur asing datang ke Malaysia sekaligus mencerdas dan memulihkan ekonomi negara. Demikian kata Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Datuk Seri Muhammad Azmin Ali selepas dilapor bernama. Menurut Azmin, setakat 22 Mac 2021, sebanyak 93 permohonan pengembara perniagaan jangka pendek diluluskan dengan nilai pelaburan berjumlah 15 bilion ringgit. Kami ingin menjamin keselamatan mereka apabila berada di Malaysia. Ia penting kerana pelabur tersebut akan datang untuk membuat satu keputusan besar berhubung pelaburan mereka. Oleh itu, kami ingin memberikan jaminan kepada mereka bahawa pelaburan dan industri mereka adalah selamat dan diberikan perlindungan. Bukan sahaja dari segi insentif tetapi juga keselamatan nyawa pekerja mereka supaya tidak berlaku gangguan dalam usaha menangani COVID-19, katanya. Di sebalik gembar-gembor Azmin itu, Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia terus kehilangan ribuan pekerjaan di sektor teknologi dan pembuatan kepada negara-negara tetangga di rantau ASEAN. Kerajaan Perikatan Nasional nampaknya berkelakuan seperti tidak ada apa-apa yang berlaku. Beliau merujuk kepada pengumuman oleh syarikat gergasi International Business Machines Corporation (IBM) bahawa ia akan menutup pusat operasinya di Cyberjaya pada 31 Mei akan datang. Menurut Anwar, situasi ini amat membimbangkan dan menambah kerisauan apakah perkembangan seperti ini akan terus bertambah dan semakin parah. Pengumuman oleh IBM itu adalah selepas banyak pengumuman yang hampir sama oleh pelbagai syarikat gergasi yang sudah mula meninggalkan Malaysia, termasuk Hyundai dan Panasonic, ujar Anwar. Namun, kata Anwar, terdapat juga laporan yang mengatakan ada negara lain di rantau ini yang berjaya mendapat kadar pelaburan yang amat memberangsangkan dari syarikat-syarikat berasaskan teknologi yang tersenarai dalam Fortune 500. Beliau menegur Menteri Kanan yang bertanggungjawab soal pelaburan asing yang menyatakan bahawa Malaysia mampu untuk bersikap selektif dan sedang berusaha untuk mendapatkan pelabur-pelabur besar sambil tidak mengindahkan para pelabur berskala kecil dan sederhana. Kita juga turut bimbang tentang nasib rakyat yang terkesan dengan langkah ini dan apakah Kerajaan Perikatan Nasional punya keupayaan dan kemampuan untuk mendepani permasalahan ini, bidas Anwar. Beliau berpendapat bahawa reaksi santai Menteri Bertanggungjawab itu hanya menonjolkan sikap pemerintah yang tidak faham realiti semasa yang dihadapi negara ini. Ketua Pembangkang itu turut merujuk kepada laporan United Nations Conference on Trade and Development UNTAD Januari lalu yang menyatakan bahawa kadar pelaburan asing FDI Malaysia merudum lebih 2/3 kepada hanya 2.5 bilion US dollar, kira-kira 10.34 bilion ringgit pada tahun 2020. Ia penurunan yang paling dahsyat di rantau Asia Tenggara. Kita juga digemparkan dengan semakan semula oleh agensi Fitch Ratings terkait penarafan kemungkinan penerbit IDR mata wang asing jangka panjang Malaysia kepada BBB+ dari A- pada bulan Disember tahun lalu, tegas Anwar. Menurut agensi tersebut, ketidaktentuan politik susulan daripada perubahan dalam kerajaan pada bulan Mac lalu memberi tekanan kepada jangkaan dasar serta prospek penambahbaikan dalam piawaian tadbir urus. Kata Anwar, setelah 1 tahun berada di puncak kuasa, Kerajaan Perikatan Nasional masih gagal mendepani secara jujur persoalan terkait keberkesanan mereka sebagai kerajaan yang lemah tanpa mandat legislatif yang jelas.
Pengisytiharan darurat dan tindakan menggantung parlimen diandaikan oleh sektor swasta sebagai langkah terdesak untuk terus berpaut pada kuasa. Langkah darurat telah merobek keyakinan kepada Kerajaan Perikatan Nasional kerangka kebijakannya serta komitmen pada tata kelola yang baik dan negara hukum. Keputusan-keputusan yang dibuat Kerajaan Perikatan Nasional menampakkan kecenderungannya pada kesepakatan tertutup dan rencana dalam gelap di mana ia bertentangan dengan usaha dan upaya kita untuk menarik pelaburan dan membina keyakinan pada ekonomi. Susulan itu, rakyat ingin tahu betulkah ekonomi negara sedang dipulihkan atau ia sekadar kisah Mak Jenin yang memanjat kelapa sambil berangan-angan besar dan akhirnya jatuh dari pohon kelapa itu. Cuma bezanya dengan Mak Jenin, apabila pelaburan asing jatuh, rakyat yang pening. Bukan menteri yang berkenaan kerana gaji dan allowance beliau tetap berjalan. Kenyataan Ahli Jawatankuasa PAS Pusat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali yang mahu melakukan persempadanan semula kawasan pilihan raya jika parti itu memenangi 2/3 kerusi parlimen merupakan satu manipulasi sistem demokrasi atau gerrymandering yang wajib ditolak. Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih 2.0 mengecam kenyataan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi itu yang ingin mengubah sempadan pilihan raya dengan tujuan kononnya untuk menguntungkan masyarakat Melayu dan Islam. Kenyataan ini jelas menunjukkan niat beliau untuk melukis sempadan dengan pembahagian tidak sekata, apportionment dan gerrymandering bagi memenangkan parti beliau dalam pilihan raya, kata Bersih 2.0 dalam satu kenyataan. Bersih 2.0 menegaskan bahawa persempadanan yang berat sebelah gerrymandering adalah pengkhianatan kepada demokrasi. Dalam demokrasi, pengundi memilih ahli politik, maka ahli politik mesti menjaga rakyat dan bekerja kuat kalau tidak ingin dibuang kerja. Dengan gerrymandering, ahli politik memilih pengundinya memastikan bahawa penyokongnya mendominasi banyak kawasan sungguh pun sokongan rakyat telah menurun. Dengan itu, ahli politik tidak takut dibuang kerja dan tidak perlu menjaga rakyat dan bekerja kuat. Bersih 2.0 dalam kenyataannya menolak sekeras-kerasnya pembohongan bahawa persempadanan semula secara gerrymandering boleh menguntungkan orang Melayu kerana kononnya ia dapat menjamin kuasa politik orang Melayu. Hakikatnya, orang Melayu memang mendominasi politik Malaysia tetapi mereka hanya berkuasa jika mereka boleh memilih mana-mana parti secara bebas. Sekiranya ada parti-parti tertentu dijamin kemenangan sekalipun mereka ditolak rakyat yang majoritinya Melayu, maka orang Melayulah pihak yang rugi paling banyak, kata kenyataan itu. Bersih 2.0 mengingatkan bahawa etnik Melayu mendominasi 70% daripada 20 kawasan parlimen terbesar di semenanjung Malaysia pada pilihan raya umum ke-14. Menurut Bersih 2.0, ini akibat pertumbuhan populasi orang Melayu dan penghijrahan mereka ke bandar. Maka pembahagian kawasan yang tidak sekata sebenarnya cuma merugikan orang Melayu. Dengan pertambahan 8 juta pengundi baharu pada Julai 2021, lebih ramai orang Melayu yang akan menjadi mangsa kepada penipuan dalam persempadanan semula, ujar Badan Bebas Pemantau Pilihan Raya itu. Bersih 2.0 berpendapat mangsa paling besar daripada pembahagian tidak sekata yang melampau ialah anak muda kerana mereka tertumpu di kawasan kota yang kawasan-kawasan pilihan rayanya padat dengan pengundi. Apabila undi 18 dilaksanakan, ramai anak muda akan hampa apabila mendapati nilai undi mereka jauh kurang daripada datuk dan nenek mereka di kampung. Ada unjuran bahawa jumlah pengundi di Bangi mungkin melambung kepada sekitar 400,000 manakala kawasan-kawasan seperti Cameron Highlands, Greek dan Sabak Bernam mungkin di sekitar 50,000 sahaja, jelas gabungan tersebut. Bersih 2.0 menggesa PAS mencontohi teladan beramanah Khalifah Umar Abdul Aziz pada zaman Bani Umayyah yang enggan mengambil kesempatan semasa melaksanakan amanah rakyat. Beliau memadamkan pelita kerajaan selepas membaca dokumen kerajaan dan memasang pelita peribadi untuk membaca dokumen peribadi. Parti pemerintah yang menyalahgunakan kuasa untuk memenangi pilihan raya dengan tipu muslihat bagaikan burung pegar yang makan padi dan menghampakan harapan rakyat. Bersih 2.0 juga menjelaskan bahawa persempadanan semula kawasan pilihan raya mempunyai peraturan yang jelas sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Perkara 113-2 dan Seksyen 2-C Jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan. Menurut peruntukan ini, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR wajib untuk memastikan bahawa jumlah pengundi di kawasan pilihan raya adalah lebih kurang sama banyak dan mengurangkan pembahagian tidak sekata malapportionment.
Kata bersih 2.0 sempadan pilihan raya yang dilukis sekarang sudah agak teruk dengan isu gerrymandering dan pembahagian tidak sekata. Ini kerana wujudnya kawasan pilihan raya yang terlalu besar dengan nisbah antara parlimen terbesar kepada parlimen terkecil melebihi 4 kali ganda. Bersih 2.0 turut mengingatkan Khairuddin bahawa PAS pernah menentang kuat isu gerrymander sehingga menghantar wakil untuk membantah persempadanan semula yang dilakukan oleh SPR pada tahun 2016. Justru, menurut gabungan itu adalah tidak wajar Khairuddin ingin mengulangi semula amalan lapuk dan kotor yang pernah ditentang PAS suatu ketika dahulu. Apatah lagi, persempadanan semula yang dilukis berdasarkan etnik tertentu adalah tidak bermoral dan tidak membantu memupuk semangat kebangsaan di Malaysia. Bersih 2.0 juga menggesa SPR supaya memperbaiki pembahagian tidak sekata di dalam negeri interstate malapportionment untuk persempadanan semula yang akan datang. Pembahagian tidak sekata melanggar prinsip satu orang, satu undi dan ini memberi kesan terhadap perwakilan rakyat di kawasan-kawasan yang telah dibahagikan secara tidak sekata. Dalam kenyataannya, Bersih 2.0 menganggap kenyataan Khairuddin sebagai berniat jahat untuk mengubah sempadan demi memenangkan parti politik tertentu dan bukanlah niat untuk memastikan pengundi betul-betul diwakilkan secara saksama oleh wakil rakyat. Jom Channel setuju dengan Bersih 2.0 bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional wajib menolak kenyataan Khairuddin. Seperti Bersih 2.0, rakyat Marhain menuntut pihak SPR menyatakan pendiriannya dengan jelas terhadap isu berkenaan kerana hal ini menyangkut tanggungjawab SPR sebagaimana yang dikehendaki oleh Perkara 113-2. Jom Channel berdiri bersama Bersih 2.0 menyeru semua rakyat Malaysia tidak kira kaum, agama dan pandangan politik sama-sama menolak dan mengecam kenyataan Khairuddin yang berniat jahat untuk mengubah sempadan dan merompak demokrasi daripada rakyat. PAS yang berslogankan Islam, pulanglah ke pangkal jalan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin jangan terus membisu dengan anggun berhubung penyelesaian dengan Goldman Sachs melibatkan jutaan ringgit yang berkaitan dengan One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Ini bagi menepis dakwaan bahawa kerajaan membuat bayaran besar kepada peguam untuk perkara itu. Dengan berbuat demikian, kata Ahli Parlimen Damansara, Tony Phua, ia akan memberi jaminan legasi Muhyiddin tidak akan tercemar seperti Datuk Seri Najib Razak. Kerajaannya mungkin menandatangani perjanjian tanpa pendedahan NDA walaupun tidak perlu dengan Goldman Sachs untuk penyelesaian yang dicapai. Tetapi bayaran yang dibuat 1MDB kepada peguam tidak termasuk dalam NDA dan boleh didedahkan kepada rakyat, katanya dalam kenyataan. Terdahulu, peguam untuk 1MDB Rosli Dahlan membuat laporan polis terhadap ahli politik yang mendakwa bahawa beliau menerima bayaran lumayan kerana peranannya dalam penyelesaian tersebut yang kemudiannya disalurkan kepada Bersatu. Tiada ironi yang lebih besar daripada dana yang diperoleh dengan susah payah daripada Goldman Sachs, suatu proses yang dimulakan di bawah pemerintahan Pakatan Harapan untuk membayar hutang 1MDB yang sangat besar yang disebabkan oleh kleptokrasi Najib, kini diserap sebahagiannya untuk kepentingan Muhyiddin dan kepentingan politik Bersatu. Dakwa Tony Phua seperti dipetik media. Tony Phua juga memperlekeh penafian yang dibuat oleh Ketua Penerangan Bersatu Saiful Wan Jan yang mempertahankan Muhyiddin bahawa dakwaan tersebut merupakan satu fitnah yang bertujuan mahu membunuh karakter Presiden partinya. Paling melucukan, dia menekankan bahawa Bersatu dibentuk untuk memperjuangkan integriti dan ketulusan kerajaan, sindir Tony Phua. Beliau berkata kebisuan yang wujud menimbulkan kebimbangan di kalangan orang awam bahawa penyelesaian tersebut tidak mengikut buku. Jika ia benar-benar tak berurus yang telus, kenapa bersembunyi di sebalik kerahsiaan? Soal Ahli Parlimen Damansara itu. Sebelum itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Kuang, Salahuddin Amiruddin telah membuat laporan polis mendakwa Bersatu menerima 500 juta ringgit sebagai komisen kerana membantu kerajaan mencapai penyelesaian dengan Goldman Sachs. Salahuddin adalah bekas ahli Bersatu yang kini bersama Parti Pejuang Tanah Air, pejuang yang diasaskan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Seperti biasa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan terus melompat mempertahankan tindakan Muhyiddin dengan menegaskan bahawa Malaysia terikat dengan klausa kerahsiaan. Untuk rekod, pada 2012 dan 2013, Goldman Sachs bertanggungjawab mengaturkan 3 bon bernilai 6.5 bilion US dollar untuk 1MDB. Dana itu kemudian didakwa telah diselewengkan. Bagaimana penyelesaian untuk peranan Goldman Sachs dalam skandal 1MDB dilakukan?
masih menjadi misteri milenium. Namun, Goldman Sachs dilaporkan perlu membayar 2.5 bilion US dollar selain menjamin aset bernilai 1.4 bilion US dollar yang diperolehi menggunakan dana 1MDB kepada Malaysia. Nah, sekarang pihak yang menuduh dan pihak yang dituduh telah membuat laporan polis. Apa lagi yang ditunggu oleh Ketua Polis Negara, Tan Sri Abdul Hamid Badur? Jangan lupa, sebelum pilihan raya umum ke-14, Muhyiddin melalak bahawa Najib mengamalkan kleptokrasi. Perdana Menteri tebuk atap Tan Sri Muhyiddin berani berjalan ke serata ceruk rantau sehingga ke Jakarta dalam musim wabak COVID-19 sedang mencanak naik di Malaysia. Bukan hanya Presiden bersatu sahaja yang berani menempuh wabak COVID-19 untuk bertandang ke sana ke sini. Malah menteri dan timbalan menteri pun dilaporkan turut meninggalkan tempat kediaman masing-masing. Ada yang melakukan tugas rasmi, ada juga yang menghadiri kenduri, ada juga yang kononnya keluar negara untuk menjenguk anak isteri. Isnin lalu, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mengetuai sekumpulan ahli-ahli Parlimen Pembangkang mengadakan mesyuarat di Parlimen. Walaupun mereka mendakwa dihina dengan diberi bilik yang kecil dan sempit sehingga sukar untuk mematuhi SOP COVID-19, tetapi mereka tetap berjaya mengadakan mesyuarat di Parlimen. Sehingga hari ini belum lagi didengar mana-mana yang hadir itu dibawa ke hospital akibat terkena jangkitan COVID-19. Kini sebulan berlalu setelah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah bahawa Parlimen boleh bersidang semasa tempoh darurat. Semua ahli Parlimen sudah menerima suntikan vaksin COVID-19. Malah begitu bersungguh-sungguh mereka berkempen supaya rakyat juga mendaftar untuk menerima suntikan tersebut. Namun, Muhyiddin yang mengetuai rampasan kuasa pada Februari tahun lalu itu masih buat-buat tak dengar titah yang di-Pertuan Agong. Masih takut mengadakan persidangan di Parlimen. Jika demikian, sifatnya beliau seolah-olah membenarkan kenyataan Anwar bahawa Perikatan Nasional belum cukup mendapat sokongan majoriti. Walaupun berjaya membeli atau mengugut 6 wakil rakyat untuk melompat. Jelas dalang tebuk atap ini takut membuka balik pintu Parlimen bukan kerana wabak COVID-19 tetapi kerana isu nombor-nombor penyokong di belakangnya masih kabur. Fungsi Parlimen sebagai proses semak dan imbang dalam sistem demokrasi negara terus tergantung seolah-olah Parlimen yang bersalah sehingga kes COVID-19 meningkat. Sedangkan seluruh dunia tahu puncanya kerajaan gagal menangani pandemik COVID-19 ini sejak bilangan mangsa yang tewas masih 1 digit. Jika takut COVID-19, fungsi Parlimen masih boleh diteruskan secara maya seperti yang dilakukan negara lain. Itu pun Muhyiddin takut. Lalu, nama Malaysia semakin layu dalam pasaran antarabangsa. Puncanya, politik negara yang tidak stabil. Bukan salah Pakatan Harapan kerana ketidakstabilan ini berpunca dari pengkhianatan langkah Sheraton dan rampasan kuasa. Darurat diisytiharkan, Parlimen digantung. Titah yang di-Pertuan Agong ingkar, rakyat dihukum sampai RM10,000, syarikat RM50,000 jika melanggar prosedur operasi standard SOP, Perintah Kawalan Pergerakan. Siapa yang berani datang melabur? Yang salah ialah gerombolan tebuk atap yang rakus nak mengambil alih pentadbiran, kononnya nak menyelamatkan negara, agama dan bangsa. Maaf, tidak ada data dan sains untuk menjustifikasi kudeta. Alasan kalian cuma hasil naratif mengarut golongan penunggang agama. Rakyat juga bijak, data dan sains kerana rakyat mengkaji dan sentiasa memerhati kalian. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portaljomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.